السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung balik bacaan kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Kita sampai pada muka surat 165. Masuk kepada hadis yang baru, yakni hadis yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain amin. Al-hadith at-tasi' an Abi Hurairah Abd al-Rahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-9 daripada 42 buah hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Hadis yang ke-9, terjemahannya dari Abu Hurairah, yakni Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah ataupun Abdurrahman bin Sakhr, orang yang sama. Abu Hurairah pun dialah, Abdurrahman bin Sakhr pun dialah. Nama sebenarnya Abdurrahman, nama gelarannya ataupun laqab ataupun kunyahnya adalah Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abu Hurairah, aku dengar Nabi kata. Nabi kata apa? Apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya, menjauhi apa yang aku tegah. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya, daripada apa yang aku perintahkan. Barang makna sesuatu yang kamu kuasa. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu. Mana telah binasa umat-umat sebelum daripada kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Nabi kata binasanya umat-umat dahulu di antaranya sebab banyak sangat soal jawab mereka kepada nabi-nabi mereka, banyak sangat perselisihan arahan dan
bantahan mereka terhadap Nabi, terhadap arahan, terhadap perintah Nabi-Nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu sepintas lalu tafsiran ataupun terjemahan hadis yang ke-9 ini. Baik. Syarahan dia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah Abdurrahman ibn Sakhrin Ad-Dusi At-Tamimi. Itu nama panjang dia lah. Ia yakni Abu Hurairah sendiri telah menerangkan. Abu Hurairah sendiri beritahu bahawa di masa jahiliyah dahulu namanya ialah Abdu Syamsin, yakni hamba kepada matahari. Masa dia belum Islam, dia Islam pun agak lewat dah Abu Hurairah ni. Kan? Zaman jahiliyah dulu, bapak dia buat nama Abdu Syamsin, hamba kepada matahari lah maknanya. Kan? Setelah memeluk Islam, bila dia dah peluk Islam, ditukar dengan Abdul Rahman. Nabi tukar daripada Abdu Syamsin, hamba matahari, kepada Abdul Rahman, hamba kepada Allah, Tuhan yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Nabi tukar. Pasal nama tu nama yang tak elok. Bahkan memang sunat pun kita tukar nama kalau maknanya makna yang tidak baik seperti ini. Baik. Abu Hurairah dalam kenyataan Abu Hurairah dalam keterangannya menyatakan bahawa aku pernah memelihara kambing dan mempunyai seekor kucing, yakni hirrah. Kucing yakni kucing betina. Abu Hurairah kata aku biasa bela kambing dan aku ada pelihara seekor kucing betina yang masih kecil, yang selalu aku bersenda-senda dengannya, kata Abu Hurairah. Sebelum digelar dengan Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing betina, kan? Gelaran yang Nabi beri kepada dia. Abu Hurairah kata memang dulu aku bela kambing, kemudian ada seekor kucing, anak kucing betina yang masih kecil yang aku belah, yang aku duduk main dengan dia. Kerana bela anak kucing tadilah hirrah, aku dinamakan Abu Hurairah, maka Nabi panggil aku, gelar aku dengan gelaran Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing betina. Sehingga kan masyhur nama tu, tenggelam nama saya. Orang tak kenal kalau sebut Abdul Rahman bin Sakhar, tapi orang lebih kenal dengan gelaran Abu Hurairah. Dan ada riwayat yang menerangkan bahawa yang mula-mula menamakan dia Abu Hurairah ialah Nabi sendiri, yang gelar Abdul Rahman bin Sakhar ni dengan gelaran Abu Hurairah. Dan dia pun sayang nama tu. Sehingga kan kalau orang panggil dia, suruh panggil dengan Abu Hurairah, tenggelam nama saya dia. Kan? Sebab nama tu nama yang diberi oleh baginda Nabi SAW. Bila Nabi beri ni, dikala baginda Nabi melihat anak kucing itu bergantung pada lengan bajunya, Nabi tengok ada anak kucing duduk bergayut di lengan baju Abu Hurairah. Manja sungguhlah kucing itu dengan dia. Dia duduk main. Lalu bertanya, Nabi tanya dia, apakah ini? Binatang apa ni kalau kita bilang? Binatang boleh lah. Binatang apa dia tu? Kan? Lalu kata Abu Hurairah, ini kucing ya Rasulullah, anak kucing betina. Demikian jawapannya. Abu Hurairah jawab. Kemudian Nabi terus memanggilnya dengan gelaran Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nabi gelar Abu Hurairah. Dan gelaran itu kekal sampai panjang hayat, bahkan sampai dia mati masyhur dengan gelaran itu. Kan? Gelaran yang baik-baik. Kan? Kita jangan duk gelar orang dengan gelaran tak baik. Tak elok. Tapi gelaran ni gelaran yang baik-baik yang Nabi beri kepada Abu Hurairah. Dan dia pun sayang dengan gelaran ni. Banyak lagi kalau kita baca dalam sejarah.
imam-imam qiraat dan sebagainya, Warsyad, Waras, Imam Waras dan sebagainya, digelar oleh Tok Guru dia, sehingga kan dia sayang nama tu. Walaupun bukan nama asal dia. Kan Imam Warsyad. Pasal apa? Pasal Tok Guru aku yang panggil aku dengan gelaran ni. Sehingga kan tenggelam nama hak surat beranak tu. Baik, itu cerita dia. Baik, kemudian Abu Hurairah kata dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang digelar dengan gelaran Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni sahabat yang rumah pun tak ada, susah kehidupan dia. Makan minum pun kadang-kadang Nabi beri, kadang-kadang sahabat beri. Kan menumpang di masjid Nabi kan. Yang kita pergi dalam masjid Nabi, di belakang kawasan Raudah ada satu kawasan yang agak tinggi kan, stage macam dakah dia panggil. Dia tinggi sikit. Itulah kawasan dia duduk dulu. Abu Hurairah pernah dia kata rebah masih lapar, tak ada makan. Tapi susah tak mana pun sifat Ahlu Sufah ni dia tak minta ke orang. Kan? Allah sebut dalam, Allah puji dalam Quran, la yas'aluna an-nasa ilhafa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Di antara ayat yang memuji sifat mulia Ahlu Sufah, di antaranya Abu Hurairah ni, susah tak mana pun dia tak akan minta pada orang, sehingga kan orang menganggap daripada orang yang cukup makan, orang yang beradab. Baik, kemudian kata dia, Abu Hurairah pernah bertugas sebagai ketua kota Madinah selama 3 kali. Nabi pernah lantik dia, dan ia adalah seorang yang banyak mengucap tasbih kepada Allah dalam sehari. Tasbih makna ucapan subhanallah. Sehari semalam sebanyak 12,000 tasbih yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Mana orang yang rajin memuji Allah dengan kalimah subhanallah 12,000 kali. Abu Hurairah menjadi amalan dia. Di antara keistimewaan Abu Hurairah ialah kelebihan kedudukannya dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan terlampau rapat hubungan Abu Hurairah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat ketika mana? Wafat ketika umurnya mencecah 75 ataupun 76 tahun. Dan dia diriwayatkan juga Abu Hurairah, di sini dia kata apa? Hal ini disebabkan baginda terlalu rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna masanya banyak dihabiskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduk di Madinah, duduk di masjid Nabi, menumpang di masjid Nabi, mengaji dengan Nabi. Maka banyaklah riwayat hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata dia, menurut keterangan yang sahih, yang benar, menurut keterangan yang benar yang sahih, bahawa bilangan hadis yang Abu Hurairah riwayatkan ada sebanyak 5,394 hadis. Sejumlah 300 hadis daripada 5,394 itu dipersetujui bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana hadis yang kuatlah, sahih. Imam Bukhari pun riwayat, Imam Muslim pun riwayat 300 daripada 5,394 yang dia riwayatkan. Manakala sebanyak 418 buah hadis pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahaja. Imam Syafi'i berkata bahawa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i pernah menyebut bahawasanya dialah Abu Hurairah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab banyak masanya dihabiskan dan diperuntukkan untuk duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam lewat dah. Dia Islam ni pada tahun 7 Hijri. Ketika Nabi berada dalam peperangan Khaybar. Mana kalau ikut tempoh masa dia berada dengan Nabi ni, Nabi wafat tahun 11, 4 tahun je. Jadi tempoh masa dia dengan Nabi ni tak lama. Tahun 7, mana lepas 7 tahun daripada Nabi hijrah, setahun sebelum daripada peristiwa Fathu Makkah. Ketika tu dalam peperangan Khaybar lah, sebagaimana yang disebut waktu Nabi berada dalam peperangan Khaybar tahun ke-7. Mana lewatnya, tapi lepas dia Islam tu dia komit dengan Nabi, mana full time dia duduk dengan Nabi, mengaji dengan Nabi, sehingga dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Adalah cerita pasal dia susah ni banyaklah. Dalam Bahrul Mazi pada sebutkan pasal tak ada makanan, tapi sikap tu tak minta ke orang, kan. Ada satu riwayat menyebut bagaimana Abu Hurairah kata, ini cerita panjang sikit lah, cerita pasal dia lah. Abu Hurairah kata, satu hari aku lapar, tak ada benda nak makan. Ini yang Allah puji dalam, kalau tuan-tuan buka dalam surah, ayat cerita pasal mereka ni, lilladzina uhsiru fi sabilillah, lilladzina uhsiru fi sabilillah. Boleh tengok dalam surah uhsiru fi sabilillah. Okey, kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Ini cerita pasal dia, maaf, bukan lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Cerita pasal dia. Abu Hurairah cerita bagaimana satu hari, cerita pasal dia sikitlah. Abu Hurairah cerita bagaimana satu hari dia lapar. Lalu dia tunggu di sebatang jalan dengan harapan kalau ada siapa-siapa lalu, kawan tu perasan kata dia lapar, semawa makan ke dia. Tunggu, akhirnya datang. Mula-mula Sayyidina Umar dulu, kalau tak silap saya. Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar dulu. Dia beri salam, jawab salam. Abu Hurairah tak abang kata lapar. Dia buat tanya berkaitan dengan ayat Quran. Abu Hurairah buat tanya pasal Quran. Kok-koklah masa duk tanya tadi, Sayyidina Umar jawab. Sayyidina Umar tanya, perasan tengok kata dia lapar. Sayyidina Umar tanya dia, lapar ke? Nak tunggu soalan tu daripada Sayyidina Umar. Kalau tanya kata lapar kah, nak jawab lapar lah. Tapi nak sebut kata dia lapar, dia dulu nak sebut, tak sama sekali. Lalu dia pun buat tanya soalan pasal Quran. Sayyidina Umar pun jawab. Akhirnya Sayyidina Umar tak perasan. Dia kata sebenarnya Abu Hurairah ni bukan nak tanya sangat, tapi lapar sebenarnya. Cuma tak abang. Sayyidina Umar pun pergi. Tunggu lagi. Datang pula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beri salam, jawab salam. Berlaku benda yang sama. Abu Hurairah buat tanya pasal Quran. Kok-koklah masa duk sembang tu, Sayyidina Abu Bakar perasan kata dia lapar. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak perasan juga. Dia pun jawab soalan, dia pun pergi. Tak berapa lama datang Nabi SAW. Daripada jauh Nabi dah senyum. Nabi beri salam ke dia. Ini sifat Nabi. Tak dan sahabat beri salam, Nabi dulu beri salam. Itu yang kita duk baca dalam Barzanji tu kan. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi memulakan dengan siapa-siapa yang dia berjumpa, Nabi dulu beri salam. Tak ada sahabat beri, Nabi dulu beri. Bila Nabi beri salam, Hurairah jawab salam. Soalan pertama daripada Nabi, wahai Abu Hurairah, lapakkah? Daripada jauh Nabi senyum dah. Nabi tahu dah Abu Hurairah takkan tunggu di sini mereka akan lapar. Minta tak? Nabi tanya Abu Hurairah, lapakkah? Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, memang lapar. Dia tunggu tadi. Lalu Nabi kata, jom balik ke rumah tu, tengok apa benda ada. Waktu Nabi tinggal rumah tadi pun tak ada makanan pun di rumah. Nabi bukan stok makanan macam kita. Balik di rumah tengok ada satu mangkuk susu. Tanya isteri siapa beri. Isteri Nabi kata sahabat beri. Lalu Nabi kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, dipanggil sahabat-sahabat kita ahli sufah lain-lain tu, panggil semua mari kita minum sama-sama. Itu yang kata sifat Nabi ni. Kalau lapar, Nabi takkan, maknanya kalau lapar, Nabi lebih daripada sahabat. Kalau kenyang, Nabi takkan kenyang, melainkan sahabat kenyang dulu. Kan? Lalu Nabi suruh
Abu Hurairah dipanggil sahabat-sahabat ni. Ini ringkas cerita lah, buka dalam Bahrul Mazi panjang lagi cerita dia. Abu Hurairah kata, aku berasa berat nak dipanggil. Sebab susu semangkuk. Panggil mari, ramai. Dan aku tahu dah, kalau dipanggil semua, akulah orang terakhir baru boleh minum. Aku orang yang terakhir boleh minum. Sebab Nabi akan suruh aku suar susu sukat tiap-tiap orang yang hadir, supaya mereka minum terlebih dahulu. Tapi oleh kerana Nabi suruh, maka aku letakkan kepentingan diri aku nombor 2, nombor 3. Taat kepada perintah Nabi, semata-mata menjunjung kita perintah Nabi. Lalu Abu Hurairah dipanggil. Panggil sahabat-sahabat semua mari rumah Nabi SAW. Kemudian semua dah ada. Akhirnya Abu Hurairah khabarkan Nabi, ya Rasulullah, semua ada dah. Nabi kata ke Abu Hurairah, ambil susu, suarkan pada tiap-tiap orang. Betul sebagaimana hadis ada. Maka dialah orang yang paling akhir boleh minum. Sebab Nabi suruh dia suar kepada sahabat-sahabat lain terlebih dahulu. Abu Hurairah pun ambil suar seorang minum, kenyang, suar yang kedua, suar yang ketiga, suar yang keempat. Habis. Lah kali suar ke Nabi SAW. Suar ke Nabi, Nabi kata minum, wahai Abu Hurairah, dia pun minum. Suar ke Nabi lagi, Nabi kata minum lagi, ya Abu Hurairah, dia pun minum. Suar ke Nabi, Nabi kata minum lagi, ya Abu Hurairah. 3 kali, kedua kali. Dia pun minum. Suar ke Nabi, Nabi kata minum lagi. Tak boleh dah ya Rasulullah, kenyang. Kenyang lah. Beri ke Nabi. Nabi lah orang yang terakhir minum lepas daripada Abu Hurairah dan para sahabat yang lain minum dengan kenyang. Ini yang kata Nabi ni, kalau lapar, dia lapar dulu. Kalau kenyang, sahabat-sahabat lain kenyang dulu. Itu dalam peristiwa peperangan Khandaq kan. Kita dah baca dalam Barzanji tu. Cuba tengok makna apa. Wa ya'sibu ala batnihi al-hajara min al-ju'. Nabi ikat batu di perut kerana apa? Lapar. Sahabat ikat seketul, Nabi ikat 2. Makna Nabi lapar lebih pada sahabat lain. Okey tak? Kita tunggu perut dan ketul batu. Pasal apa? Kenyang kelajak. Nak kentut tak boleh. Makan tak berhenti. Nabi ikat batu di perut kerana lapar. Itu di antara sifat Nabi. Cerita di antara cerita kesusahan dan keperitan hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dialah di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, walaupun usia dia memeluk Islam itu agak lewat. Maknanya tahun ke-7 Hijri ni lewat dah lah. Sebab Nabi wafat tahun 11 kan. Maknanya dalam tempoh 4 tahun 5 tahun kesempatan dia dengan Nabi itu, dia komit, maknanya dia beri masa yang cukup sama-sama dengan Nabi SAW. Ini di antara hadis yang dia riwayatkan kepada kita. Baik. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafaz hadis daripada baginda Nabi SAW. Baik. Nilaiannya. Apa nilai hadis ini? Kepentingan dia. Hadis ini walaupun tidak panjang. Tak panjang, pendek je. Hadis tu hak Nabi sebut betul apa dia? Tentu je, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Itu saja. Awal tu sanad dia. Matan hak tu dia yang disebut. Walaupun tidak panjang, tetapi cukuplah untuk memberi sesuatu kesimpulan yang amat bernilai sekali dalam hubungan dengan pengertian beragama. Iaitu apa dia? Menjauhi larangan Rasul serta mematuhi suruhannya. Ringkas yang dapat kita ambil dalam hadis itu apa dia? Taat patuh kepada apa hak Nabi suruh. Hak Nabi suruh kita buat, hak Nabi larang kita kena tinggal. Simple je. Nabi kata, apa yang aku suruh, apa yang aku larang daripada kamu, tinggal. Apa yang aku suruh, maka hendaklah kamu buat. Dan kata dia, dan ini adalah perkara menjadi hakikat dalam pengajaran agama. Inilah yang diajar oleh agama. Dan inilah yang diseru oleh tok-tok khatib tiap-tiap minggu menjadi rukun dalam khutbah. Pertama dan kedua, ittaqullah. Bertakwalah oleh kamu semua akan Allah. Takwa makna apa? Buat hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Hak Allah suruh buat, hak Allah larang tinggal. Hak Nabi suruh buat, hak Nabi larang tinggal.
Tak ada pilihan dah. Bila Nabi suruh buat, kita kena buat. Maka nalahum, tak boleh kita nak pilih untuk tidak buat benda yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, habis di situ. Itu cerita tentang perawi hadis ini Abu Hurairah dan sedikit penjelasan berkaitan dengan kepentingan hadis ini. Baik, kemudian kata dia, perkara larangan dan suruhan Rasul. Yang pertama, menurut apa yang ditegah dan yang diperintahkan Rasul. Apa yang Nabi larang, kena turut maknanya, turut tu maknanya tinggal. Apa yang Nabi perintah, turut maknanya buat. Hadis tersebut menyatakan secara tegas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iaitu, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Ini berarti bahawa segala yang dilarang Rasul, dilarang dengan makna iaitu segala yang haram. Adapun yang makruh tak termasuk dalam nilah. Maknanya apa yang Nabi larang, larang secara haram. Larang ni pun ada juga larang yang tidak haram, yang membawa kepada makruh berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain. Kalau larangan itu larangan yang haram, mana kena ikut, kena buat. Baik, apa yang berarti bahawa segala apa yang Nabi larang, iaitu yang haram, dari segala macam rupa maksiat dan kejahatan, jangan dikerjakannya, jangan dibuat. Jangan dibuat sama sekali. Tak boleh. Kerana apa? Kerana segala larangannya, larangan Rasul adalah larangan Allah. Hak Nabi larang tu sudah tentu larangan tu perintah kemari daripada siapa? Daripada Allah. Kan? May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa-siapa yang taat akan Rasul, maka sesungguhnya dia juga telah taat kepada Allah. Makna siapa-siapa yang lawan Rasul, dia juga lawan yang ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang Rasul perintah, datangnya arahan itu daripada Allah. Ketaatan kepada Rasul membawa kepada ketaatan kepada Allah. Penderhakaan kepada Rasul secara otomatik membawa kepada penderhakaan kepada Allah. Sebab itu kata dia di sini, karena apa yang Nabi larang ini adalah datang larangan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap larangan ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada sebabnya, dan ada pula faedahnya. Hak Nabi larang tu mesti ada hikmahnya dan ada sebabnya. Kalau kita buat, makna mudarat tu atas diri kita. Benda hak Nabi larang, baik mudarat dunia, baik mudarat akhirat. Hatta kalau benda-benda yang makruh sekalipun kan, kalau kita buat, maknanya ada hikmah. Cuma mungkin tak sampai peringkat haram, tapi ada hikmah dia. Nabi tahu. Bermula daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur pula, nak makan kita, kan, nak masuk bilik air kita, apa yang Nabi suruh, cara kita, qada hajat kita, sat lagi cara, semua benda diajak oleh Nabi SAW. Kan? Dengan doa-doa tu kita mengaji dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali karang kan, cara dan sebagainya. Mana hidup kita ni dipenuhi dengan doa-doa. Daripada bangkit tidur, tak lagi masuk bilik air, keluar daripada bilik air, nak makan, nak minum, nak bergerak, nak keluar daripada rumah, tengok benda-benda yang tidak baik, kan? Nabi ajak pada kita doa. Kalau tengok benda-benda musibah, nak pergi kerja, tengok orang kemalangan, selain daripada kita minta supaya Allah pelihara dia, Nabi ajak doa kita. Alhamdulillahilladzi afana tu'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Baca doa tu Nabi kata, segala puji bagi Allah yang telah mensejahterakan aku daripada musibah yang Allah uji ke atas kamu. Kan? Maka Nabi kata, siapa baca doa ni, maka musibah yang menimpa orang tadi takkan menimpa ke atas dia. Duduk dalam doa sedia kita ni. Hujan doa, angin pun doa, tak mari macam-macam kan. Minta kebaikan dan sebagainya, naik kenderaan berdoa, sampai pun berdoa. Maknanya, apa yang Nabi ajak. Daripada sekecil-kecil benda, sampailah kepada sebesar-besar perkara yang Nabi ajak pada kita. Bila kita amalkan, ada manfaat dan kebaikan untuk kita. Baik. Dan Nabi larang pun ada manfaatnya. Kalau kita tinggal. Buat, ada mudarat. Kemudian kata dia,
larangan agama ialah larangan Allah dan Rasulnya. Apa yang agama larang? Larangan itu adalah larangan daripada Allah dan Rasul. Larangan itu ada bermacam-macam. Ada yang berkenaan agama. Ada macam-macam yang berkait dengan agama. Iaitu jangan meninggalkan ibadat dan ketaatan. Jangan tinggal amal ibadat. Jangan tinggal sembahyang, puasa, ketaatan kepada Allah, aurat dan sebagainya. Apa yang berkaitan dengan pribadi. Ada larangan yang berkait dengan pribadi diri kita. Iaitu jangan minum segala yang memabukkan. Dan jangan membunuh diri berkait dengan diri kita. Jangan minum segala yang memabukkan kerana boleh menghilangkan akal. Sedangkan agama suruh kita jaga akal. Bila manusia ni hilang akal, dia akan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Maka jaga akal kita dengan baik. Ada yang berhubungan dengan harta benda. Larangan yang berkait dengan harta benda. Baik harta kita atau harta orang. Iaitu jangan mencuri, jangan menyamun. Dan jangan membinasakan wang ringgit membazir. Hifzul mal, Islam suruh jaga harta. Tak boleh kita nak curi hak orang, ambil hak orang tanpa kebenaran. Ambil hak kita sudahlah. Maka disuruh kita menjaga harta. Hifzul mal. Sama juga harta kita pun kena jaga. Jangan dibazirkan pada perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Dan jangan salah guna pada benda-benda yang haram. Dan ada pula yang bertalian dengan masyarakat. Larangan yang berkait dengan masyarakat orang ramai. Iaitu jangan melakukan segala sesuatu yang menyebabkan permusuhan dan pergaduhan. Di antaranya hifzul apa? Hifzul nafsi, jaga nyawa. Jangan bergaduh, jangan sampai berbunuh dan sebagainya. Tak boleh, Islam tak beri. Wajib kita jaga nyawa kita, wajib kita jaga juga nyawa orang lain. Tak boleh kita menumpahkan darah dengan sewenang-wenangnya. Allah sebut dalam Quran, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh nyawa-nyawa yang telah diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak kebenaran daripada agama. Yang agama beri hukuman bunuh terhadap orang yang bunuh orang, murtad, zina dan sebagainya, yang sudah berkahwin kemudian berzina. Tetap apalah agama beri kebenaran. Jadi, tapi sewenang-wenangnya kita nak menumpahkan darah orang, tak boleh. Tak boleh. Itu dilarang dan ditegah sama sekali. Demikianlah segala larangan itu ditegah Rasulullah dan diwajibkan tiap-tiap orang supaya menghormati sepenuhnya larangan tersebut. Benda yang Nabi larang ni jelas. Mana wajib atas tiap-tiap individu kita jaga. Jangan langgar larangan daripada Nabi. Kerana melanggar larangan Nabi juga adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang akan ada hukuman dan akibat dia. Kemudian kata dia, kemudian Rasulullah menyatakan selanjutnya bahawa apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripada perintah aku barang yang mana sekadar yang kuasa. Ini berarti bahawa segala yang diperintahnya dalam apa juga bidang hidup beragama hendaklah dikerjakan menurut kadar yang dapat dilakukan sesuai dengan kekuatan yang ada. Ketaatan kena buat. Tak mampu sembahyang berdiri, boleh duduk, buat cara duduk. Tak boleh duduk pun tak boleh baring, buat cara baring. Tak buat tetap kena buat. Kadar kemampuan yang kita mampu tadi ini. Dan tidak harus sama sekali dibantah atau dilawan atau dicuaikannya dengan alasan yang bermacam-macam atau dengan hujah tidak upaya dan lain-lainnya. Tak boleh tinggal. Ni tak larat sembahyang berdiri, kita tak boleh sembahyang, tak sembahyang pun. Kan? Tak boleh, tak ada ruang kita nak tinggal sembahyang ni sebagai contoh. Tetap wajib kata kita melaksanakan solat. Hatta dalam peperangan pun solat masih difardukan, solat khauf kan, solat difardukan. Apatah lagi kita dalam keadaan aman damai, tak ada kalau perang apa. Nah, tetapi kata dia, tetapi mestilah dihormati perintah Nabi, perintah Allah, dan dilaksanakannya secara sungguh-sungguh menurut setakat yang terdaya dan kadar yang mampu,
bagi diri sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. yakni maka takutlah kamu kepada Allah barang yang sekuasa kamu, makna kena buat sekadar yang kamu mampu. Macam sembahyang tadilah, mampu cakap mana, duduk tak boleh berdiri, duduklah. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kamu, yakni tidak memberati satu diri melainkan sekadar usahanya, kemampuannya. Mana ikut kadar kemampuannya. Dan dia tak mampu berdiri, tak boleh berdiri lagi rebah. Allah tidak akan memaksa dia untuk diri juga. Boleh duduk ikut kadar kemampuannya. Tapi tang buat tetap kena buat. Kenapa? Itu perintah yang mesti dilakukan. Jadi kata dia, jadi takwa kepada Allah dan pelaksanaan perintahnya dan perintah Rasulnya adalah menurut kadar yang terdaya oleh diri sesuai dengan petunjuk dari ajaran agama, dan bukanlah dengan meninggalkan sama sekali dengan alasan tidak terdaya atau tidak kuasa oleh sebab tersendiri. Bukan tinggal terus, kena buat juga kadar yang kita mampu. Nah, kadar yang kita mampu, sebab tak lepas daripada tanggungjawab kita. Tu dia dah bawa contoh di belakang tu. Ulama fiqh dan hadis dalam huraian mengenai hadis Nabi yang maksudnya, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakannya sekadar yang kuasa kamu. Menjelaskan bahawa hadis inilah yang menjadi dalil yang menetapkan bahawa barang siapa lemah tidak kuasa mengerjakan sesuatu yang diperintah itu semuanya dan berkuasa mengerjakan setengahnya, maka hendaklah ia kerjakan sekadar yang dapat dilakukannya sahaja. Dia tak mampu buat secara sempurna, maka dia buatlah kadar yang dia mampu. Jadi ulama-ulama fiqh dia hurai hadis ini, maksud menjelaskan hadis ini, menjelaskan menjadi dalil bahawa siapa yang tidak ada kuasa untuk melakukan sesuatu perintah Allah dengan cara yang sempurna, buat kadar mana yang dia mampu, sebagaimana solat tadi ini. Baik. Contoh kata dia, misalnya orang yang tidak dapat berdiri dalam sembahyang, tak boleh berdiri, ataupun keadaan tak mengizinkan untuk kita berdiri, kadang-kadang sembahyang tempat yang tak stabil kan, ataupun dia tak boleh berdiri, rebah. Kalau berdiri rebah, tak ada kemampuan, lutut tak kuat dan sebagainya, bolehlah ia bersembahyang duduk. Kalau dia tak mampu berdiri, duduk. Tidak boleh duduk, berbaring. Tak boleh duduk, boleh berbaring. Sembahyang tak kena sembahyang, wajib lagi atas dia. Sebab akal masih sempurna, walaupun tidak, akal tetap sihat. Boleh beza lagi yang mikir dengan yang kopi. Orang main duduk sembang pasal tanah murah loncat bangkit. Dan tanya tahu mana? Tanah. Tahu lagi. Dia pun nak cerita, oh tanah tu tahu lah dulu aku pernah kira juga. Mana akal tu duduk sihat, elok segak elok lagi tu. Tiba-tiba tak mau sembahyang. Bila suruh sembahyang, tak tengok ketelaran. Tidur berapa minggu dah. Macam-macam alasan. Kalau tak sembahyang ni, kan, tak ada alasan. Lagi mana kita duduk dalam keadaan berakal sempurna. Puasa mungkin ada lagi ruang. Kalau kita sakit sampai tak boleh nak puasa, boleh tangguh puasa balik lepas pada tu bila sihat nanti, kan. Ataupun kita musafir tapi sembahyang tak ada ruang, sakit tetap kena sembahyang, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk berbaring hatta sampai dengan isyarat, kan. Musafir jauh mana tetap kena sembahyang. Cuma Allah beri keringanan pada kita daripada 4 tinggal 2 boleh qasar, daripada 2 waktu boleh gabung, boleh jamak sebagai keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tak boleh tinggal. Nak tinggal sama kali tak ada ruang. Puasa ada ruang ni. Kan? Dia kata tuntutan berat sembahyang tadi ni tak terlepas daripada kita. Sebab tu kena tengok betul anak-anak kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita ibu bapa, alhamdulillah boleh mari 5 waktu di masjid di surau. Subuh kita boleh mari. Cuma kita nak keluar subuh tu kita gerak anak kita tak bangkit lagi. Anak kita umur dah belah-belah dah lepas SPM lah. Takkan tak balik ikut. Kan? Masa nak main tadi gerak tak bangkit. Tunggu gerak dia lagi kita terlepas subuh main.
Habis subuh ada kuliah. Singgah beli makan pada lebih kurang sampai 28 matahari naik lah. Anak tak bangkit juga. Kan? Jadi kena tanggungjawab kita. Sebab itulah sembahyang ni, sebelum umur akil balik tu bagi selesai, bagi lekat. Umur 7 tahun suruh dah sembahyang. 10 tahun tak sembahyang, tibai, jangan duk sayang. Tibai bukan nak tibai bagi sampai lembek. Tibai ni tak bagi adab saja. Tak suruh dia beringat. Umur 10 tahun ni kalau kita tibai bagi adab saja, dia akan terasa sangat. Tapi kalau umur 10 tahun dah lekat sembahyang, balik umur 13, 14, 15 tak masalah. Tak payah duk suruh sangat. Bangun sembahyang, tegak sembahyang. Sekali kita tempik dia patah. Tapi kalau umur 15 tak suruh lagi. Umur 20 pun buat lebih kurang. Balok lah tuan-tuan ni. Sayanglah. Kita sayang anak-anak kita ni. Biar sayang sampai dia biaya dunia akhirat. Jangan biaya dunia saja. Akhirat dia gagal. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian kata dia. Orang yang dapat mengeluarkan sebahagian sahaja daripada zakat fitrahnya, wajiblah ia keluarkan sebanyak itu. Tak mampu. RM7 ada RM3.5 je. Keluar. Banyak mana mampu. Buat fattaqullaha mastata'tum. Qadar mana yang kamu mampu. Dah tak ada lah. Ada hatunya. Dan orang yang dapat setengah sahaja daripada perbelanjaan yang diwajibkan atasnya untuk ahlinya, nafkah. Dan orang yang ditanggungnya, wajiblah dibelanjakan sekadar itu. Kalau ikut kadar, wajib berapa? Contohnya RM50 sehari. Tapi tak mampu dekat 30-nya. Sebab guna ada hatu ya. Wajib beri juga kadar yang ada kemampuan pada dia. Tetapi orang yang dapat puasa setengah hari sahaja dan tidak berdaya menyempurnakan sepenuhnya kerana uzur, tidaklah dikehendaki puasa setengahnya. Sebab puasa dengan cara itu tidaklah daripada perkara yang disyariatkan. Adapun puasa, kalau tak mampu daripada awal lagi, taklah diperintahkan dia puasa. Puasa bila setengah hari ada. Tak puasa langsung ke awal pun tak apa. Maknanya, kalau dia mampu, kalau dia nak puasa penuh, maknanya dia puasa penuh lah kalau nak puasa. Tidaklah disyariatkan kata di sini, puasa sekat-sekat tidak. Adapun hak zakat tadi, fitrah lah. Fitrah mana mampu dekat tu, bayar. Ataupun nafkah mampu dekat tu, berilah. Adapun hak tu je. Nampak lagu mana? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tak mampu memberi lebih pada tu. Dia apa ada hak tu je. Maka beri. Bertakwalah kamu kepada Allah. Junjung titah perintah Allah itu sekadar yang kamu mampu. Sembahyang tadi pun samalah contoh dia bawa pada itu. Kalau tak mampu dalam keadaan berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Maka taat tetap. Kita kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut kadar kemampuan masing-masing. Kadar yang betul lah. Bukan kita buat tak boleh lah. Baik, nanti kita akan tengok yang nombor 2. Kebinasaan oleh banyak pertanyaan dan perselisihan terhadap Nabi. Kebinasaan umat-umat dulu di antara sebab banyak binasa mereka ni pasal apa? Banyak sangat soal jawab mereka dengan Nabi. Itu Allah sebut dalam surah Baqarah. Bila Nabi Musa perintah kaum dia suruh sembelih lembu. Dia pergi tanya lembu apa? Nabi Musa kata lembu yang tidak tua sangat, tidak muda sangat, jadi payah dah. Lagu mana Musa kami tak jelas. Keluar pula warna apa? Keluarlah warna kuning keemas-emasan, sedap mata memandang. Tanya lagi pula lembu yang lagu mana ni? Lembu yang tidak ada cacat telur, tak pernah dibuat kerja, jadi payah. Kalau awal-awal Nabi Musa kata Allah perintah kamu sembelih lembu, pergi ambil lembu mana? Tina ke jantan ke kecil ke besar ke kuning ke hitam ke suka. Bila banyak tanya sangat jadi masalah. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan tanya satu benda bila diberitahu kepada kamu jadi payah kamu. Kita boleh begitu dah. Balik main isyak bini abang, toyu di rumah habis. Bisa. Dia kata aku baru balik apa pula tak. Toyu habis, anak makan nasi tak ada toyu tak boleh makan. Contoh. Kita ambil duit keluar pipi dah. So tanya banyak. Dia tanya banyak jadi masalah. Nak toyu cap apa? Tanyalah. Ini kita cari cap putih. Botol kecil ke botol besar? Botol besar. Masin ke mana? Cari hak masin, pipi 3 kedai tak jumpa. Pasal apa? Pasal tanya banyak. Kalau bini kata pergi beli toyu, keluar start pergi beli toyu. Balik-balik dia kata, awak yang beli botol kecil tak ada botol besar, dah hantar apa? Ni awak cak lain tak ada, cak putih tak ada kan? Mana-mana. Kadang kata toyu tadi.
Saya tahu sudah. Jadi bila kita banyak bertanya pada benda yang tidak sepatutnya memberi susah pada kita. Sebab itulah kesimpulan daripada tajuk kita akan baca ni. Sebab kebinasaan umat-umat dulu ni, pasal mereka ni banyak sangat mempertikai Nabi-Nabi mereka. Bila Nabi mereka suruh buat, macam Bani Israel. Ajak Bani Israel. Nabi Musa ajak Bani Israel. Suruh pergi perang. Bani Israel, pokok Yahudi dia kata apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hei Musa, pilih kamu perang dengan Tuhan kamu. Kami tak mahu. Bantah. Kami nak dua orang ni. Tidak sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Badar. Sahabat kata, jalan, temui ke ya Rasulullah. Kami tetap akan bersama-sama dengan kamu. Itu sahabat-sahabat Nabi. Bani Israel itu bantah, Nabi suruh tikai macam-macam. Itu di antara sebab kebinasaan mereka. Nanti kita akan sambung dalam kembali ke datang. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.